Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami kumpulan yang perlu menjawab soalan 1. Dan kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Amar, Kenel, Muhammad Fadlun dan juga Syadiah. Soalan 1 terdiri daripada 5 bahagian, iaitu A, B, C, D dan juga E. Untuk soalan 1A, saya ingin Kenel untuk menerangkan dan menjawab soalan 1A. Okey guys, ini adalah soalan kita yang pertama pada hari ini. 1A. Show that Z1 equal to I. Ini bermaksud soalan mahukan kita menunjukkan bahawa Z1 ini sama dengan I. Langkah pertama yang kita perlu buat adalah Z1 ni kita gantikan dengan kompleks nama yang diberikan. 1 tambah I per 1 tolak I. So, dalam kompleks nama kita tahu bahawa kompleks nama Z1 ini berada dalam bentuk fraction ataupun pecahan. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah menghapuskan pecahan tersebut. Untuk menghapuskannya, kita menggunakan kaedah rationalization. So, apa yang kita perlu buat adalah kita conjugatekan denominatornya. Jadi, dia akan menjadi 1 tambah I. Begitu juga dengan yang berada di atas, 1 tambah I. Jadi, sekarang kita sudah nampak, kita hanya perlu darabkan kedua-dua pecahan. 1 tambah I darab 1 tambah I. 1 tolak I darab 1 tambah I. Okey. Jadi macam biasalah, kita expand kan. Dia akan menjadi 1 tambah 2I tambah I kuasa 2 per 1 tolak I kuasa 2. Okey, seterusnya adalah 1 tambah 2I tambah negatif 1 dalam kurungan 1 tolak negatif 1 dalam kurungan. Kita selesaikan macam biasa, akan tinggal 2I per 2. So, kita potong-potong, kita akan dapat I seorang saja. Jadi, kesimpulannya adalah shown. Kita dapat tunjukkan bahawa Z1 sama dengan I. Begitu sahaja. Terima kasih atas keterangan dan penjelasan yang sangat jelas daripada Kenel. Seterusnya, soalan kedua Fadlun untuk menerangkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang B ni, dia selalu bagi tahu yang modulus Z1 kena dia selalu buktikan yang modulus Z1 sama dengan modulus Z2. Jadi kita kena selesaikan untuk Z1. Okey, Z1 ni kalau kita tengok dia modulus Z1. Jadi kita kena Z1 dia tu, kita kena conjugate dia dulu. Jadi kita conjugate lah macam biasa. 1 ni conjugate 1 tambah I per 1 tolak I kali 1 tambah I per 1 tambah I. Sebab apa tambah? Sebab kalau conjugate, bila kat sini tolak, dia tambah. Jadi lepas tu kita selesaikan lah. Jadi dapatlah jawapan dia. Bila kita selesaikan kat sini, dapat 2 per 2. Kenapa I ni pergi mana? I ni pergi mana? I ni jadilah negatif 1. Sebab I sama dengan punca kuasa negatif 1. Jadi bila I kuasa 2, dia sama dengan negatif 1. Jadi kita selesaikan, dah dapat 1 Z modulus sama punca kuasa kosong kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Sebab apa kosong? Sebab dia tinggal 1 kan. Dia dah tak dalam form A tambah BI. Jadi dia tinggal 1.
kita ambil yang B. B ni 1 dah. A dia dah tak ada dah. Jadi buat Z punca kuasa 0 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, dapatlah jawapan dia 1. Boleh? Boleh tak macam tu? Z2 modulus. Jadi kita buatlah dia punya Z2 1/2 tambah punca kuasa 3/2 I. Bila nak buat Z modulus ni, I ni kena hilang sebab Z modulus ni adalah punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. I ni dia tak ada. Jadi kita jadikanlah dalam bentuk Z modulus tu. Jadi dapatlah 1. Jadi shown tak? Shown. Okey, faham semua? Faham? Faham. Soalan seterusnya. Syadia. Ni soalan 1C. Macam mana pula cara jawabnya? Untuk soalan 1C, saya akan menerangkan apa itu raja argon terlebih dahulu. Raja argon adalah raja di mana nombor kompleks diwakili secara geometri menggunakan paksi Cartesian. Koordinat mendata mewakili bahagian nombor sebenar dan koordinat menegak mewakili bahagian kompleks. Oleh itu, soalan meminta kita untuk menggambarkan raja argon untuk Z1, Z2 dan Z1 tambah Z2. Untuk Z1, nombor kompleksnya telah diberikan di soalan 1A iaitu Z1 bersamaan dengan I. Untuk Z2, nombor kompleksnya telah diberikan di soalan iaitu Z2 bersamaan dengan 1/2 tambah punca 3/2 I. Jadi, untuk Z1 tambah Z2, kita perlu menambahkan Z1, nombor kompleks Z1 dan nombor kompleks Z2. Seperti ini. Z1 nombor kompleksnya tambah dengan nombor kompleks Z2. Kita akan dapat Z1 tambah Z2 bersama dengan 1/2 tambah 2 tambah punca 3/2 I. Seterusnya, untuk menggambarkan argon diagram, kita perlu membuat paksi X dan paksi Y. Seterusnya, kita perlu memplotkan untuk setiap satu nombor kompleks. Yang pertama, Z1 bersama dengan I. X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 1. Jadi kita perlu terlebih dahulu dan membuat garis linear. Bermula dengan koordinat 0, 0. Seterusnya untuk Z2 iaitu bersama dengan 1/2 tambah punca 3/2 I. Plotkannya terlebih dahulu dan membuat satu garis linear. Ini adalah Z1, ini adalah Z2. Untuk Z1 tambah Z2 iaitu bersama dengan 1/2 tambah 2 tambah punca 3/2 I. Plotnya terlebih dahulu dan membuat satu garis linear. Seperti ini. Jadi ini adalah cara-cara untuk menjawab soalan 1C tadi. Terima kasih Syadia. Faham. Sama. Dah. 1D. Nak minta Amar tolong tunjukkan macam mana nak selesaikan masalah. Boleh. Soalan adalah use your argon diagram to show that tan 5/12 pi sama dengan 2 tambah sek 3. Pertama, kita kena tahu sudutnya pi bersamaan dengan 180 degree. Bermaksud 5/12 pi bersamaan dengan 5/12 darat 180 dan bersamaan dengan 75. Dengan itu, kita dapatlah ketahui ianya berada di kuadran pertama. Kerana nilai kuadran pertama kurang daripada 90 degree. 2 tambah sek 3 juga boleh ditulis sebagai A tambah BI. Kita tahu bahawa A adalah the real part dan B adalah imaginary part. Dan kita juga tahu real part adalah di paksi X dan imaginary part adalah di paksi Y. Akhir sekali, kita dapat buktikan menggunakan argon diagram untuk menunjukkan tan 5/12 pi bersamaan dengan 2 tambah sek 3.
Terima kasih. Okey, Amal, terima kasih atas keterangan dia. Jelas. Siapa? Untuk soalan seterusnya iaitu soalan E yang memerlukan perbincangan antara kami untuk menyatakan bagaimana kompleks number ini digunakan di dalam dunia yang nyata ini. Kompleks number boleh diaplikasikan dalam pembelajaran. Kompleks number dalam kehidupan seharian digunakan dalam pembelajaran. Ilmu kompleks number ini telah diaplikasikan dan diajar di mana-mana institusi sama ada peringkat kolej atau universiti. Ia bagaikan ilmu asas atau satu daripada pengetahuan yang wajib dipelajari oleh para mahasiswa. Contoh paling jelas ialah kita sebagai pelajar kolej matrikulasi kejuruteraan Johor. Oh, selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan nombor kompleks dalam kehidupan kita dengan aplikasi elektrik. Komponen litar seperti perintang, induktor, rem, kapasitor semuanya menentang arus. Perentangan ini disebut rintangan untuk perintang dan reaktan untuk induktor dan kapasitor. Perentangan sirkuit terhadap aliran semasa adalah impedans. Semua kuantiti ini diukur dalam ohm. Contoh lain ialah ayunan spring. Seperti yang kita semua tak ketahui bahawa apabila suatu jisim dilekatkan di hujung spring, spring akan meregang ke bawah dan berayun ke atas dan ke bawah. Ini dipanggil pengayunan kelembapan atau damped oscillator yang membuatkan ayunan ke atas dan ke bawah semakin berkurang. Kompleks number dapat digunakan dalam situasi ini dengan merujuk kepada equation tersebut. Dapati A menunjukkan kelajuan untuk oscillation damp terjadi dan B mewakili kelajuan ayunan ke atas dan ke bawah. Kita akan mendapat satu quadratic equation seperti berikut. Kita dapat akhiri dengan A plus BI iaitu kompleks number. Kompleks number ni juga boleh digunakan untuk mengira gerakan seperti rotational motion, simple harmonic motion dan pelbagai jenis gerakan lain. Biasanya ini digunakan untuk engineer, untuk mereka menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kompleks number ataupun diorang punya masalah tentang rotational diorang ataupun masalah engineering diorang. Kompleks number ni dia banyak lah dalam engineering. Kiranya dalam engineering ni kompleks number ni amatlah penting dan perlu digunakan dalam engineering. Okey, sekian saja. Itu saja daripada kami, dari group discussion kami. Minta maaf kalau ada salah silap dan salah kata. Sekian, terima kasih.